Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, penganjuran karnival berlatar belakangkan kepelbagaian kebudayaan, memberi pemahaman tentang budaya sendiri selain budaya masyarakat lain. Perinciannya kita langsung saja bersama Vanessa Mary. Silakan Vi. Ya, terima kasih Zahi. Penganjuran Karnival Cita Rasa Borneo 2.0 pada tahun ini bukan hanya mengetengahkan makanan daripada 20 persatuan pelbagai etnik di Miri, tetapi juga mempamerkan kebudayaan kaum masing-masing. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Senodan Lawan berkata, Miri mempunyai etnik yang paling pelbagai di Sarawak dan penganjuran karnival ini akan membantu memperoleh pemahaman yang mendalam tentang budaya sendiri selain budaya masyarakat lain. Katanya, penganjuran karnival ini turut menjadi platform serta memberi peluang kepada para peniaga menambah sedikit sebanyak pendapatan mereka, terutamanya yang datang dari kawasan luar bandar untuk mempamerkan produk, makanan, kraft tangan dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Karnival Cita Rasa Borneo 2.0 di Stadium Tertutup Miri malam tadi. Di samping itu, beliau turut memuji usaha Persatuan Cina Sarawak yang menerajui usaha ini dan bekerjasama dengan agensi kerajaan tempatan seperti Majlis Bandaraya Miri, Pejabat Residen, Pejabat Daerah, Polis, Jabatan Kerja Raya dan Rela. Karnival Cita Rasa Borneo 2.0 menyajikan makanan dan budaya 20 kumpulan etnik di Miri iaitu Melayu, Cina, India, Punjabi, Singh, Iban, Bidayuh, Melanau, Jatimirik, Kedayan, Kenyah, Kayan, Kelabit, Lun Bawang, Bisaya, Kiput, Berawan, Saban dan Penan untuk mengadakan program selama 10 malam iaitu dari 20 hingga 29 Oktober 2023. Menariknya, karnival ini turut menampilkan pelbagai acara kebudayaan yang dipersembahkan setiap malam. Kerjasama erat di antara komponen parti dalam Gabungan Parti Sarawak GPS adalah penting bagi menghadapi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri PRK Dun Jepak. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, kerjasama itu bukan perkara baru, malahan diamalkan setiap kali berdepan pilihan raya. Jelasnya apa yang penting ialah koordinasi yang strategik bagi memastikan pada hari pengundian kelak ramai pengundi akan melaksanakan tanggungjawab mereka. Kerjasama di antara PRS, PDP dan juga SUPP untuk membantu PBB dalam pilihan raya ini tidak ada timbul persoalan. Ini suatu pilihan raya kecil dan mereka mempunyai jentera masing-masing. Sebenarnya kita bekerja, walaupun kita bekerja mungkin SPP pergi ke kubu atau pergi ke kawasan-kawasan tertentu, PRS ke kawasan tertentu, PDP ke kawasan tertentu, PBB menumpuk ke kawasan tertentu, tapi itulah cara gerak kita supaya dapat cover menyeluruh di kawasan Jepak ini. Datuk Dr. Anwar berkata demikian kepada pemberita pada pertemuan dengan ahli-ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung di Kampung Sinong, Bintulu. Beliau memberitahu momentum pergerakan dan kerjasama parti-parti komponen GPS adalah baik dan diharap ia berterusan sehingga bila-bila masa. Kerajaan negeri terus memperkasa pembangunan di Bintulu bukan hanya dari aspek infrastruktur, malah turut meliputi kemajuan sosial masyarakat. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Aidilariwu berkata, Bintulu bakal menerima lebih banyak limpahan pembangunan apabila Pelabuhan Bintulu diambil alih sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Tambahnya, selain itu juga, Bintulu akan dibangunkan sebagai hub petrokimia sekaligus menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Jelasnya, Bintulu menyumbang lebih 40% kepada pendapatan Sarawak dan ia merupakan hasil kerjasama masyarakat dalam menyokong pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri di bandar itu. Beliau berucap pada kursus Quick Win jahitan variasi jubah di Kompleks Kebajikan Anak-anak Yatim Bintulu, anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai menyeru agar Kemas terus melaksanakan pelbagai program kemahiran dan usahawan untuk komuniti setempat meningkatkan kemahiran serta menghasilkan pendapatan. Turut hadir ke program itu Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Masjid Darul Makmur Kampung Jepak Bintulu mempunyai nostalgia yang tersendiri dengan mantan Adun Jepak Allahyarham Datuk Talib Zulkifli. Ia sering menjadi persinggahan arwah setiap kali berkunjung ke Bintulu, khususnya ke Kampung Jepak, termasuk sebagai pusat aktiviti penyerahan sumbangan dan bantuan kepada penduduk.
Berkongsi rasa pilu kehilangan pemimpin berjiwa rakyat itu, Pengerusi Masjid Darul Makmur Kampung Jepak Muhammad Kawi kebiasaannya akan dihubungi oleh Allahyarham Datuk Talib setiap kali arwah ingin singgah ke masjid tersebut. Masjid utama bagi 6 buah kampung di penempatan Jepak itu turut pernah menerima beberapa bentuk projek yang disalurkan melalui pejabat Dun Jepak oleh Allahyarham Datuk Talib. Pengorbanannya sini tu lah dengan masjid kita tu memang ria, memang dah semacam kita be friendly dengan tu kan kelakar datuk sikanlah datuk saya dah meri ania role transformasi projek kami untuk masjid tu. Okay, insyaallah pengusianya insyaallah kami akan beri. Maka ialah nya akan beri dulu sebanyak RM 150,000. Jadi RTP dia kita mulailah di luar tu wing luar kita dah mula tapi alhamdulillah nampak besar kini tu. Muhammad berkata demikian semasa ditemui selepas majlis bacaan Yasin dan Tahlil untuk Allahyarham Datuk Talib oleh Bahan Harakah Islamiah Lembaga Kemajuan Bintulu Baharis BDA di masjid itu malam tadi. Majlis tersebut disertai pelbagai lapisan masyarakat di Jepak termasuk Pengurus Besar BDA Datuk Yaakob Kari. Sebanyak 11 lokasi telah dikenal pasti di Bintulu sebagai lokasi berisiko banjir. Ketua Zon Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Bintulu, Wan Kamarudin Wan Ahmad berkata antara lokasinya Gem Park, Kampung Kemunting, Nyabau Heights, Sungai Pelan dan Sebauh. Oleh itu, beliau mengingatkan penduduk supaya berwaspada, mematuhi arahan pihak berkuasa dan bersiap siaga menghadapi bencana banjir selain menyalurkan maklumat yang tepat jika berlakunya banjir. Kita telah membuat kerjasama dengan beberapa agensi ataupun NGO yang berada di luar kawasan seperti para nelayan, para pemancing dan juga kita telah menghubungi beberapa tuan rumah dan ketua kampung untuk memaklumkan kepada kita keadaan semasa di kawasan sekeliling mereka terutamanya apabila berlakunya hujan lebat. Beliau ditemui RTM di pantai Tanjung Batu, Bintulu. Pihaknya bagaimanapun sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang perubahan cuaca menjelang musim tengkujuh ini. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi untuk perkembangan berita selanjutnya. Silakan. Terima kasih, Vi. Baik, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini.